Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita ke udara sekali lagi melalui pertama sekali melalui surau Raudatul Barakah di Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui slot Ceria Duha. Juga bersiaran langsung bersama dengan kawan-kawan di audio kuliah pada pagi yang bahagia ni, insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Dalam kita menghadapi hari yang baru ini, mudah-mudahan saya doakan untuk semua kita yang sedang mengikuti pertemuan pada pagi ini diberikan kerahmatan, diberikan keberkatan, diberikan keceriaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan hari kita dengan ucapan zikrullah, iaitu alhamdulillah. Kita mulakan hari kita dengan senyuman untuk memberikan satu aura yang positif dan juga semangat hamasah yang kuat, insya-Allah. Dan insya-Allah kita berdoa dan mengharapkan kehidupan kita semakin baik, akan diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih pada yang mengikuti, sama ada yang melalui audio kuliah ataupun melalui page surau Raudatul Barakah di surau di Menara Zakat, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey, sebelum kita mula, boleh tuan-puan kita tekan butang share, like dan share. Kita sebarkan perkongsian yang bersama pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kita akan masing-masing ingat memperingati kita, orang kata panggil, sekadar untuk kata panggil mendapatkan orang kata panggil motivasi pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita orang kata panggil mendapat kebaikan daripada perbincangan kita. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada yang mengikuti, sama ada di Raudatul Barakah daripada live, juga daripada kawan-kawan daripada audio kuliah. Terima kasih kepada semua. Kita tekan butang share. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini akan ada kebaikan kepada kita semua, umat Islam yang ada di mana-mana saja. Kita doakan kata panggil kita semua dapat kebaikan. Okey, tuan-puan dan rahmati Allah. Okey, hari ini saya nak cerita satu tajuk yang orang kata panggil yang rasanya tangan. Okey, biasanya di luar sana kalau kita tengok ramai pihak-pihak yang membuat kursus ataupun seminar ataupun bengkel ataupun kelas tentang apa? Tentang pengucapan awam. Itu antara yang popular lah. Bahkan dalam banyak posting ataupun dalam kajian berkaitan dengan masa depan, orang kata panggil ataupun dalam istilah kerja, ruang industri yang akan masih 4.0, mana industri revolusi pada 4.0 ni, kan kita akan menghadapi pelbagai cabaran ke depan ni. Antara yang masih relevan adalah berkaitan dengan public speaking ataupun pengucapan awam. Maka ramailah orang yang buat kursus, buat bengkel, macam-macam lah nama dan istilah yang digunakan untuk memberi peluang kepada ramai kita di luar sana untuk belajar tentang public speaking, dan akhirnya insya-Allah dengan kemahiran yang kita ada itu kita boleh gunakan dalam menghadapi cabaran hidup, sama ada untuk mencari nafkah ataupun dalam kita berkarya ataupun apa saja yang kita buat dalam kehidupan kita. Okey, bagus tak berkaitan dengan public speaking ni? Ya, bagus. Satu benda yang positif, satu benda yang terpuji, satu benda yang kita alu-alukan. Lebih ramai orang yang terlibat lebih bagus, kerana kita perlukan lebih ramai yang boleh mengungkapkan kata-kata yang baik, yang akhirnya memberikan inspirasi, memberikan pedoman, memberikan pengajaran kepada ramai orang di luar sana. Okey, tapi yang saya nak bincangkan di sini, ramai orang bercerita berkenaan dengan seni bercakap, seni berinteraksi, seni persuasi orang dengan persuasion, memujuk dan juga menyihir, bukan menyihir lah, maksudnya memberikan ungkapan persona, akhirnya mempengaruhi orang lain. Saya sebut sihir tadi sebab teringat wa inna fil bayani lasihrun. Ada kata ungkapan yang menyebutkan wa inna fil bayani lasihrun. Sesungguhnya dalam keterangan itu
dalam pengucapan itu kadang-kadang boleh menyihir, boleh menyihir seseorang, dalam arti kata boleh memberikan suatu suatu benda yang mempesonakan. Okey. Itu satu benda yang bagus, yang menarik, yang saya sebutkan tadi, sangat positif, boleh kita belajar. Cuma ada satu benda yang jarang orang bincang, tuan-puan, yang jarang orang bincangkan, iaitu berkaitan dengan ataupun tidak orang sebutkan sangat, bengkel ataupun kelas berkaitan dengan lawan bagi bercakap. Apa dia? Itu diam. Diam tak banyak orang, tak banyak orang buat bengkel, tak banyak orang buat kelas, tak banyak orang buat apa istilahnya, daurah ke ataupun apa sajalah, kelas online ke, yang menceritakan tentang diam. Diam. Bengkel berkaitan dengan bercakap ada, bengkel berkaitan dengan diam tak ada. Tak ada orang nak bincang. Maka hari ni insyaAllah kita buat bengkel lah. Bukan bengkel lah, kita kongsi-kongsi sikit. Mungkin boleh cetuskan idea di luar sana. Untuk kita sama-sama bincangkan satu seni, iaitu dinamakan Fannus Samat. Seni untuk berdiam diri. Kan? Seni untuk berdiam diri. Diam ni merupakan salah satu daripada tuntutan agama. Kan? Sepatutnya belajar agak tentang diam. Sebab banyak bercakap, dengan sebab banyak mengungkapkan kata ataupun mengekspresikan apa yang dalam diri manusia, kadang-kadang mengakibatkan banyak pergaduhan, banyak persengketaan, banyak masalah dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itulah, kalau kita rujuk balik dalam Islam, bahkan daripada Nabi SAW sendiri, ada di sana galakan-galakan untuk, ataupun hadis-hadis yang menceritakan tentang galakan untuk kita berdiam diri. Maka berdiam diri merupakan salah satu seni yang penting, salah satu cara ataupun salah satu tuntutan agama yang sebenarnya perlu untuk kita pelajari, perlu untuk kita kuasai benda itu, sehingga menjadi salah satu daripada amalan dan juga tindakan kita harian. Tuan-puan dan rahmati Allah SWT. Maka hari ini, macam saya sebut tadi, orang banyak buat kursus, bengkel, ceramah tentang pengucapan ataupun bagaimana nak bercakap. Tapi hari ini secara ringkas, saya akan berkongsi dengan tuan-puan berkaitan dengan cara ataupun seni untuk kita berdiam diri, untuk kita as-samat, atau as-sukut. Okey, pertama sekali saya mulakan dengan, tentulah daripada hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang tentang menyebutkan tentang berdiam diri. Antaranya hadis yang cukup terkenal, sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nabi kata, barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia ungkapkan perkataan yang baik, ataupun lebih baik dia diam. Itu pertama. Maknanya Nabi SAW dalam konteks hadis ni, Nabi kata, nak cakaplah benda yang baik. Kalau tak ada benda yang baik, maka lebih baiklah diam. Aw liyasmut. Okay? Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man samata naja. Man samata naja. Barang siapa yang berdiam diri, dia akan selamat. Bukan orang yang bercakap selamat. Orang yang berdiam diri, dia akan selamat. Okey. Berdasarkan hadis ini dan banyak hadis-hadis yang seumpamanya, menunjukkan bahawasanya diam merupakan salah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hadis yang pertama yang kita bacakan tadi, Nabi kaitkan diam ini dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billah, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul, dia cakap okey, tapi cakap itu falyaqul khaira, dia nak cakap pastikan ucapan dan percakapan dia baik. Bila sebut tentang percakapan, okey, sikit saya nak ulas berkaitan bercakap. Bercakap bukan mesti apa yang keluar di mulut. Sebab hari ni orang bukan bercakap saja di mulut. Hari ni orang bercakap dengan cara macam mana? Menulis. Kan orang bercakap sekarang dengan cara menulis, ataupun bukan menulis lah, teks. Dengan cara teks, kita menggunakan handphone. Kita menulis sesuatu di handphone, dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook, dalam Instagram, dalam apa saja. Mana kita bercakap. Bahkan kita tengok ramai-ramai duduk di kedai makan, satu keluarga. Ayah ada handphone dia, mak ada handphone dia, anak-anak lima orang ada, masing-masing ada handphone. Duduk satu meja tapi tak bercakap sama sekali. Mereka lebih selesa untuk bercakap dengan orang lain, ataupun orang yang di luar, ataupun orang yang tak dekat dengan meja. Okey, itu satu tajuk lain. Tapi nak cerita kata bahawasanya bercakap itu bukan sekadar apa yang kita utarakan daripada mulut. Apa yang kita utarakan daripada mulut adalah sebahagian daripada bercakap. Okey? Atau lebih tepatnya, maksud dalam konteks hadis itu falyaqul khaira, maka sebutlah, bukan maksudnya sebut sahaja di mulut. Salah satu daripada maksudnya
tapi yang maksudnya juga adalah berkaitan dengan apa-apa yang kita ekspresikan, apa yang kita keluarkan daripada minda kita dan hati kita. Maknanya apa yang kita luahkan. Sama ada luahan itu dalam bentuk kata-kata mulut, iaitu yang basic dia dengan mulut, ataupun apa yang kita ungkapkan melalui penulisan mungkin, melalui teks dalam handphone mungkin melalui Facebook, apa saja, yang penting kita mengungkapkan apa yang dalam akal, dalam minda dan apa yang dalam hati kita. Itu dinamakan kata-kata. Okey. Bila sebut tentang berkata ini, Nabi sebut apa? Faliyaqul, kata, cakap, ungkapkan, tulis, catat, ekspresikan benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik. Okey, saya nak ringkaskan. Benda baik ni apa dia? Benda baik pertama, perkataan itu baik. Perkataan itu sendiri mesti baik. Yang kedua, mesti benar. Baik, mana elok, perkataan yang elok. Yang kedua, benar. Benar tu maknanya, apa istilahnya, bertepatan dengan realiti. Mana bukan bohong. Baik ni maknanya perkataan yang orang dengar, ataupun benda yang kita sebut tu tidak ada unsur lucah, tidak ada unsur menghina dan sebagainya. Itu baik. Yang kedua, perkataan yang kita sebut itu mesti benar. Benar itu maksudnya bertepatan dengan realiti. Maknanya jangan cerita benda bohong, jangan cerita benda palsu, jangan cerita benda reka-reka. Benar. Yang ketiga, bila setelah dia benar, yang ketiga, kita kena melihat impak dan kesan. Impak dan kesan. Ada kata-kata yang benar tapi impak dia tak baik. Ada kata-kata yang benar tapi kesan daripada kata-kata itu akan menimbulkan pergaduhan. Contoh bila kita tengok, kita tahu kata ada, orang kata apa ni, satu orang lah, macam dia kata kat kawan dia. Kita tahu ada satu A kata kat B. Kita ni dengar A kata kat B. Lalu kita jumpa si B bercakap benar, kita kata B, A kata kat Ang. Benar tak tu? Benar. Kita tak bohong. Memang A kata kat B. Tapi A mengumpat B lah. Kita kata A kata kat B. Ali. Dolah kata kat Ali. Kita tahu. Dolah. Kita ni pergi jumpa Ali. Abang ada Ali. Dolah kata kat Ang. Kata-kata tu benar tak? Benar. Tapi impak dia tak baik. Sebab apa? Dia mengadu domba. Dia menimbulkan permusuhan. Mana itu contoh. Mana banyak lagi. Percakapan-percakapan yang benar. Tapi belum tentu impak dia baik. Sebab percakapan ini kadang-kadang dia benar. Tapi kita kena ungkapkan pada waktunya. Itu kita impak dah. Contoh lagi. Okey, saya nak buat contoh lain. Tadi contoh negatif, contoh positif. Seorang cikgu, dia nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang tauhid. Sebagai contoh. Seorang cikgu, seorang ustaz, dia nak cerita pasal kenal Allah. Dia lepasan universiti Al-Azhar contohnya, ataupun dia lepasan mana-mana universiti Islam, Usuluddin, mana kepakaran dia dalam bidang akidah. Lalu depan pelajar darjah 2, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Okey, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kalaulah cuba bayang dia cakap kepada budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, dia cerita tentang konsep sifat 20 secara detail. Dia pergi berceramah kat budak-budak tu. Allah wujud. Sifat yang kedua, qidam. Qidam ini maksudnya sedia. Sedia itu maksud sedia ada, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Dan Allah Ta'ala itu bersifat dengan al-baqa. Tidak ada pengakhiran. Kata-kata itu, benar tak? Benar tak? Benar. Tetapi, diungkapkan pada kanak-kanak darjah 1, darjah 2, darjah 3. Maka apakah impak dia? Impak dia, walaupun kata-kata itu benar, tapi bagus tak? Tak bagus lah. Sebab apa? Budak-budak tu tak faham. Tak faham. Darjah 1 nak faham apa konsep tu. Maka yang darjah 1 punya level apa dia? Level Allah ada. Allah ada. Apa bukti Allah ada? Kita ni siapa jadi? Allah jadi. Macam tu lah. Tengok. Man khalaqal jabala. Allahu khalaqal jabala. Contoh. Siapa cipta bukit? Allah cipta bukit. Siapa cipta manusia? Benda-benda itu sesuai lah. Betul. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tapi kalau kita cerita pasal falsafah tauhid, falsafah akidah, benda tu benar. Kata-kata benar, tapi impak dia tak bagus kepada budak itu. Ungkapan berkaitan dengan kata-kata yang berkaitan dengan cerita berkenaan akidah, sifat 20 dan sebagainya, itu diceritakan pada orang yang lebih besar. Budak mungkin kalau sekolah mungkin darjah 5, darjah 6 dah mula boleh faham. Itu pun rasanya belum tentu mereka faham. Mungkin kelas menengah. Baru mula kita cerita konsep-konsep yang seumpama itu.
Mana ini yang dikatakan falyaqul khaira. Kata benda yang baik itu pertama benda yang baik, benda tu kataan yang bukan lucah, bukan mencarut, bukan benda yang tak baik, yang fitnah dan sebagainya. Yang kedua, pastikan kata-kata kita itu benar, baik. Yang kedua, benar. Benar tu maksudnya bertepatan dengan realiti, bukan bohong, bukan palsu. Yang ketiga, kita melihat kesan daripada apa yang kita cakap. Sebelum kita cakap, sebelum kita post, sebelum kita tulis, sebelum kita share suatu benda, kita fikirkan impact dan kesannya. Kalau aku sebut waktu ni, rasa-rasanya apa kesannya? Maknanya dengan sebab tu pertimbangan berkaitan dengan memilih waktu yang sesuai. Contohnya, itu mana impact tu mana memilih waktu yang sesuai. Waktu dan khalayak yang sesuai untuk mendengar kata-kata kita ataupun membaca tulisan kita. Maknanya itu perlu ada pertimbangan. Itu yang dikatakan perkataan yang baik. Okey. Katalah tak boleh. Situasi tak clear. Penceritaan ataupun benda yang kita nak sebarkan itu pun kita tak dapat maklumat tentang kepastian dan kesahihan maklumat. Ataupun kita dah tahu maklumatnya benar tapi kita duk jangka kalau kita sebarkan akan mencetuskan permusuhan antara dua belah pihak, ataupun akan menimbulkan rasa genting, ataupun akan menimbulkan rasa tidak selesa dalam masyarakat. Maknanya post tu walaupun cerita tu betul tapi dia akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Itu kita perlu buat pertimbangan. Maka apa yang lebih baik? Nabi kata, lebih baik auliyasmu. Yang lebih baik adalah kita berdiam diri. Maknanya kita memilih untuk berdiam diri pada ketika itu. Pada waktu yang seumpama atas pertimbangan kita. Impact dan kesan dia mungkin kurang baik. Maka berdiam diri itu lebih baik. Mana itu maksudnya? Maksudnya kita cuba untuk menilai perkataan yang kita nak sebut ataupun tulisan yang kita nak tuliskan, post yang kita nak postkan, butang share yang kita nak tekan, kita cuba menilai satu dari segi maksud dari segi nilai dari segi isi dia, dari segi orang kata kebenaran fakta dia, kemudian pada impact yang bakal berlaku daripada ungkapan yang kita sebutkan. Maka dengan sebab itulah kalau kita rasa tak boleh ataupun tak boleh menepati segala ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, mungkin dia tidak baik, mungkin dia tidak benar, ataupun dia mungkin baik dan benar tapi impact dia mungkin kurang baik pada ketika itu, pada khalayak yang tertentu, maka yang terbaik adalah auliyasmut, ataupun lebih baik dia berdiam diri. Maknanya berdiam diri ini adalah lebih selamat. Dalam hadis yang kita sebut tadi, Nabi sebut man samata naja. Barang siapa yang diam, dia akan lebih selamat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan, saya nak share ringkas, macam mana nak melatih diri menjadi orang yang diam. Macam mana nak melatih diri, apa dia seni ataupun keadaan yang boleh kita berdiam diri. Macam mana cara dia? Cara dia tidak lain tidak bukan, tuan-puan. Pertama sekali, kita perlu untuk kita latih bahawasanya tidak semua benda yang kita tahu, tidak semua apa yang kita fikirkan, tidak semua apa yang kita rasa mesti kita ungkapkan. Tak perlu. Tak perlu. Tidak semua. Sebab apa? Sebab apa tak perlu? Kerana bukan sebab perkataan itu tidak benar ataupun maklumat itu. Sebab bila kita keluar, yang dengar ni, khalayak ni, mereka itu berbeza. Tadi terputus sekejap. Okey, sambung balik. Tidak semua perkara yang okay, terima kasih. Tadi kita sebut tidak semua perkara yang kita tahu kita perlu ungkapkan. Okey. Yang kedua, yang perlu kita faham juga bahawasanya dengan berdiam diri kita akan lebih selamat. Dengan berdiam diri kita akan lebih selamat. Maksudnya selamat apa? Selamat agama kita, selamat diri kita, bahkan selamat kita di sisi Allah SWT. Sebab berdiam tidak akan dipersoalkan. Tetapi bercakap itu akan dipersoalkan. Kan ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semua dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah SWT. Maksudnya apa yang kita terpandang dan kita ungkapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita ungkapkan, apa yang dalam hati dan kita ungkapkan, itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita diam, kita memilih untuk diam pada ketika itu kerana atas pertimbangan kita bahawasanya keadaan belum sesuai, kita tidak akan dipersoalkan. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menyebutkan man kana
Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Maknanya ada ruang yang Nabi sebut, paling tidak kita menidakkan perkara itu dengan hati. Maknanya kita fikir walaupun benda tu mungkar, benda tu elok, tapi kita fikir kalau kata kita tak ada autoriti ataupun kita tidak ada kemampuan, ataupun kita memikirkan impact dia akan menjadi lebih besar, fa biqalbihi, maka kita mengingkari dengan hati. Itu yang terbaik pada ketika itu. Maknanya ada waktu, kita ada kuasa, kita ada... Maknanya dengan sebab tu saya sebut tadi, berdiam diri ini melihat kepada situasi. Maknanya tu menilai khalayak itu sangat penting. Okey. Itu poin yang kedua, maknanya kita berdiam diri adalah lebih selamat. Ada sebut dalam hadis Nabi ada menyebutkan tentang orang yang menjaga lidahnya akan lebih selamat. Maknanya kita bukan maknanya kalau kita tergesa-gesa nak cakap, tergesa-gesa nak share, tergesa-gesa nak ulas semua benda, itu sebenarnya lebih tidak selamat. Lebih baik kita tidak ulas, lebih baik kita tak cakap, lebih baik kita tak memberikan komen. Itu sebenarnya lebih selamat. Lebih selamat. Sebab apa? Kalau kata benda tu salah, kita balik konsep tadi, kalau benda tu tak betul, kita berdosa. Kalau benda tu berkaitan dengan benda yang tidak baik, kita berdosa. Kalau benda itu mengakibatkan impak yang buruk, juga kita berdosa. Impak yang buruk. Macam tadilah. Mungkin kata-kata tu baik, kata tu benar, tapi menimbulkan ketegangan pada ketika itu. Kalau kita ungkapkan, impak daripada apa yang tersebut akhirnya berlaku ketegangan, kita yang salah. Maknanya kita akan berdosa kerana kita mengakibatkan darar yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Maka tuan-puan, itu adalah antara kaedah untuk kita berdiam diri, ataupun antara sebab apa kita kena berdiam diri. Dan yang terakhirlah, saya nak sebut dalam perkongsian ringkas ni, seni untuk berdiam diri adalah fokuskan bercakap dengan Allah, kurangkan bercakap dengan manusia. Fokuskan bercakap dengan Allah, kurangkan bercakap dengan manusia. Maksudnya bercakap manusia dengan benda yang perlu, ya. Benda yang rasa ada impak yang baik, perkataan yang benar, dan juga perkara-perkara yang baik. Banyakkan bercakap dengan Allah. Bercakap dengan Allah macam mana? Dengan baca Al-Quran. Bercakap dengan Allah macam mana? Dengan banyakkan berzikir. Bercakap dengan Allah macam mana? Dengan banyakkan berdoa. Ramai kita sibuk bercakap dengan manusia, sibuk nak cerita kepada manusia, sibuk nak sebarkan pada manusia, sibuk nak mengadu pada manusia. Tapi kita lupa untuk mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa untuk minta kepada Allah Taala. Ada masalah, kita pergi cerita dalam Facebook. Ada masalah, kita cerita dalam grup WhatsApp. Sedangkan kalau yang terbaik adalah kita mengadu dan menyeru dan merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih dia tahu tentang masalah kita dan dia berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Tuan-puan yang diberkati oleh Allah SWT, saya rasa itulah sikit berkaitan dengan seni berdiam diri. Mana kita cubalah dalam dunia hari ini, terutamanya dalam dunia yang kita mudah untuk mengatakan apa saja. Kita ada laman Facebook kita sendiri, kita ada WhatsApp kita sendiri, kita ada banyaklah kita punya ruang-ruang yang boleh bercakap, yang boleh mengungkapkan kata. Dan bahkan hari ini kalau kita cakap, bukan lagi orang yang di sekeliling kita saja dengar, tapi satu dunia boleh dengar. Macam kita hari inilah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ikuti. Ada yang daripada Kedah, ada yang di luar Kedah, di mana-mana saja berada. Maknanya dulu tak macam ni. Dulu hanya kita cakap sekitar kita je dengar. Bahkan kalau dulu ni kalau mengumpat lah, mengumpat di kampung tu, takat kampung tu je tahu. Ataupun takat kampung tu je yang dengar. Tapi hari ni orang mengumpat grup WhatsApp. Seorang duduk di Kuala Lumpur, seorang duduk di Johor, seorang duduk di Indonesia. Rata dunia mereka duduk, mereka mengumpat sama-sama mereka. Mengumpat kata agak kawan mereka. Maknanya dalam keadaan wasilah yang banyak untuk kita mengekspresikan apa dalam diri kita, lebih perlu untuk kita berhati-hati, lebih perlu untuk kita ada warak, ada taqwa. Ingat bahawasanya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ungkapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru marilah sama-sama kita cuba untuk balik kepada orang kata saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat, maka kita cakaplah benda-benda yang baik. Baik itu bermaksud isinya baik, benar maksudnya, tepat pada waktunya. Ataupun kalau kita rasa tak mampu, ataupun rasa bimbang, takut rasa tak apa nak clear, tak apa nak jelas lagi, auliyasmut.
ataupun Nabi kata lebih baik kita berdiam diri. Belajar untuk berdiam diri dalam suasana hari ini itu lebih baik. Kurangkan bercakap, kurangkan untuk komen, kurangkan untuk terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang kita pun tak faham. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa latar dia. Maka itu yang lebih baik untuk kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan kita hidup kita lebih ceria. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan akan datang. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah SWT. Kita akan terselamat lidah kita, diri kita daripada tersasar dan tergelincir kepada perkara-perkara yang mungkar, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Terima kasih kepada kawan-kawan yang mengikuti di page Surau Radul Barakah Lembaga Zakat Negeri Kedah. Juga terima kasih kepada teman-teman yang melalui audio kuliah yang mengikuti perbincangan kita. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.